Sekarang kita berada di kawasan tanah perkuburan Lok Heng. Ya, so sebentar lagi kita akan mendengar ceramah daripada Al-Fadhil Ustaz Hanafi Malik. Sebar Islam for Ummah, slogan kami Hell to Heaven. Jahat nak jadi baik. Dulu belajar solat duha, belajarlah kita nak buat kerja kebajikan. Sebab tu saya suruh ahli shifu bikers banyaknya cuci tandas supaya buang kat hati kita yang tak bersih. Yang kemudiannya kita ada daripada ADV ada ADV ADV 160, ADV XADV pun ada. Kita ada daripada RT3 terbaik. Alhamdulillah. RT3 macam mana pinggang dia boleh tahan tak tahulah. Hai. Allahu Akbar. Memang steady lah. Kental. RT3 KL. Dan hari ni ada seorang ahli kita kat sini. RT3 hari jadi dia, siapa namanya? Zarim punya hari jadi, insyaAllah. ZPF. Takkan macam ni dulu. Dia cakap. Tadi kata 18. Kata 18. Tengok muka dah kepot 27. Lona ni Lona. Okay, Alhamdulillah. Selamat datang pada tim Singapura dan juga mereka yang sibuk ni. Mari. Assalamualaikum Maris. Waalaikumsalam. Khabar Maris, sihat? Saya bukan apa lah. Boleh. Tak. Tadi dua lah, dia berat dia macam ni. Betul lah Maris, betul. Dah berat pahala cuci surau, cuci masjid, dia berat pahala. So Maris, berapa umur sekarang ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari. Ya. Sahabat-sahabat semua. Okey, saya umur dah lanjut dah. Berapa tu? Lanjut jangan sebut kat sini. 63. Berapa? 63. 63 tahun tapi masih boleh still ride. Sekarang sebelah Abang Haris adalah Datuk Zailan. Datuk berapa usia sekarang tu? Susah nak teka. 63 juga tapi still steady. Alhamdulillah, Datuk baru saja pulih daripada kecederaan hatinya apabila melihat motornya. Alhamdulillah, biker saya tak pernah cedera, tapi hati dia akan terluka bila tengok cala di motornya. Okey, Alhamdulillah. Roy, yang dah tanam ni, dia takkan boleh bangun pergi solat tarawih sama-sama kita. Tak ada. Dia tak boleh buat apa dah. Bila mati anak Adam, terputus segala amalan kecuali 3 perkara. Pertama adalah sedekah jariah. Sedekah jariah adalah jalan mudah ke syurga. Kalau boleh itu masuk masjid tadi, jangan lupa bikers, kita sedekahkan duit. Tak banyak, sikit. Latih hati kita. Sedekah. Cuci masjid ni pun satu sedekah. Mungkin hari ini adalah hari terakhir kita cuci masjid. Dan Masya Allah, Tabarakallah, apa yang Ustaz nak sampaikan, sedekah ni pelbagai. Buat baik, bercakap benda yang baik, bergurau senda apa semua ni, menghiburkan hati orang, itu semua dianggap sedekah. Jangan sedekah tolong orang susah. Jangan sedekah sebab tolong orang susah. Sebab sedekah tolong orang susah ni, apabila orang yang susah tu lebih kaya daripada kita YB, kita kata, dulu masa dia susah, tolong dia. Kita akan jadi terungkit. Jadi kita kena betulkan niat sedekah kita adalah dengan sedekah kerana nak gembirakan Allah. Try your best to make Allah happy. Bila kita sedekah untuk gembirakan Allah, walaupun orang yang kaya, yang susah tu, miskin dulu, lebih kaya daripada kita, lebih berjaya daripada kita, kita takkan ungkit. Aku bukan tolong dia, aku nak gembirakan Allah. Bila mati anak Adam, terputus segala amalan kecuali pertama sedekah jariah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Macam ni buat live apa semua, kita share ni dan kita sampaikan ni. Yang ajak kawan-kawan jom cuci masjid, jom program ni, tak banyak sikit, lama-lama kita belajar.
Mana ada solat duha berjemaah. Tapi kita buat training lama-lama. Dia istiqamah solat duha. Walaupun seorang diri. Bila Masya Allah, dan akhirnya apa berlaku? Apa jadi? Dia solat duha, kita dapat pahala. Dan ilmu yang bermanfaat, Ustaz nak beritahu, dan nampak ramai yang jatuh tadi. So kita baca satu doa. Sebelum keluar rumah, semua sekali baca doa ni. Bismillah. Tawakkaltu ala Allah. Wala hawla wala quwata illa billah. Barang sesiapa yang membacanya 3 kali, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah, 3 kali dia baca, maka Allah jamin 4 perkara. Pertama, yang ditinggalkannya itu akan dijaga oleh Allah. Musafirnya selamat. Yang ketiga, rezekinya bertambah. Dan keempat, selamat kembali. InsyaAllah. So, jom banyakkan baca Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Dalam hadis yang lain, kena baca ni setiap pagi 10 kali, setiap malam, setiap petang 10 kali. Bismillahilladzi, baca. La yadurru mahashmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul alim. Baca 10 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i was sami'ul alim. 10 kali pagi, 10 kali petang, maka tidak ada sesuatu di langit dan di bumi yang mampu memudaratkan dia. Okey. Dan yang seterusnya, ada lagi satu yang patut kita baca selalu sambil naik motor. Tahulah Goldwing ada radio. Datuk Zailan punya radio sampai ke Ipoh dengar. So apa berlaku bila ada radio, sekali-sekala kita nyanyi lah lagu. Nyanyian ku jalan sendirian. Lagu macam lagu lah kita nyanyi kan. Tapi dah habis penat didam nyanyi selawat. Dan bila YB sebut tadi pasal nak buat maulid di Johor, korang tak tahu. Ustaz pernah jumpa seorang ulama daripada India dekat Masjid Sri Petaling. Dia kata, bawa aku ke Johor. Penterjemahan dia cakap, kerana aku telah mendengar ketika aku berdakwah dalam dunia, ada satu masyarakat Melayu menyambut maulid sepanjang tahun. Dan aku dapat tahu ianya dari Johor di Malaysia. Dan Masya Allah, Maulana itu telah dibawa ke negeri Johor. Dan dia tengok kejap Kota Tinggi, kejap JB, kejap pula taman masa tu Pulai Mas, surau kecil je, dah ni. Lepas tu pergi lagi situ, dia kata ramainya orang Johor. Sedangkan lagi berapa hari nak masuk Ramadan. Tapi maulid negeri Johor sepanjang tahun memang luar biasa. Dan mereka ni rajin berselawat, sebab tu ramai orang Johor lebih handsome daripada orang lain. Okey, dah selesai. Dan ingat, satu-satu amalan yang tidak akan tertolak. Semua sekali sebut. Semua sekali. Satu-satu amalan yang tidak akan ditolak, iaitu selawat. Selawat ni dalam keadaan kita pegang tasbih, kita nak tunjuk kat mak mentua kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak tunjuk kat orang, nak tunjuk, nak berlagak, maka Allah Ta'ala tetap memberi pahala. Walaupun dalam perasaan riak, Allahumma salli, Allahumma salli. Walaupun dalam keadaan berlawak, macam Ibrahim Pendek yang berselawat ketika Labu dan Labi datang meminang Cikgu Munir. Ui, ingat orang. So, Allahu wajib. Siada je. So, apa nasihat Ustaz? Selawat. Dan last kali, selepas ilmu yang bermanfaat, adalah doa anak yang soleh. Okey, jom. Saya tengok program ni daripada Facebook. Jom cuci masjid. Jadi macam terputik nak. Wah, satu hari kelab saya akan try nak ikut. Kita amal jariah cuci masjid. Jadi kita memang kawan baik dengan DZ Bikers. Right sana sini Datuk Zailan offer. Saya pun khabarkan pada kawan-kawan Singapura, jom kita rasa pengalaman macam mana cuci masjid. Singapura pun ada, tapi
2 tahun tak sekali lah. Kerja sana okey-okey je. Jadi sini saya try ikut last 4 years saya dah ikut. Kemudian rasa seronok kenal kawan baru, jumpa kawan-kawan lama, sambil kita menjelajah ke kampung-kampung yang tak pernah kita sampai punya ni kan. Jadi pengalaman tu seronok lah, sambil kita beramal, kita ride beramal. Tapi kali ini saya kenakan bawa sahabat-sahabat saya daripada Subuhan Bikers Singapore. Alhamdulillah kami ada dalam 27-28 orang Jadi mereka pun saya harap akan merasa first time ikut cuci masjid. Selain daripada itu, kami setiap pagi subuh di Merata Singapura dah selama 4 tahun. Dan kami akan insyaAllah teruskan selagi sihat. Alhamdulillah. BMW, dia tak nak kawan dengan Goldwing. Tapi kat sini Goldwing kawan baik dengan BMW. Kan? Lepas tu motor besar pandang motor ADV yang tu jangan ada dalam hati mereka yang pernah datang program Jom Cuci Masjid. Dan Masya Allah, jangan pandang pula RT3. Jangan, kita kena cuci. Kau ingat orang yang pakai BMW, kau ingat dia orang kaya ke? Kadang-kadang sesat. Kanda-kanda. Orang kaya pun pergi pajak gadai. Orang kaya lain, orang Singapura lain. Singapura memang confirm kaya. Memang kaya. Dia orang ajak masuk Singapura, ngeri. Menggigil. Kan? Kita punya 100 baru berapa ringgit, berapa dolar dia meninggal kita. Ada sponsor Alhamdulillah. Okey, jom semua ingat satu ayat. Kullun nafsin za'iqatul maut. Kullun nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti mati. InsyaAllah setiap yang hidup pasti mati. Kepada bakal-bakal jenazah yang ada depan Ustaz ni, jangan lupa orang yang telah meninggal dunia, Munafikun ayat 10, minta pada Allah, ya Allah, andai kau tangguhkan ajalku, aku ingin bersedekah. Kenapa sedekah? Kenapa tak solat? Sebab sedekah jalan mudah ke syurga. Sedekah tak perlu mengambil wuduk, tak perlu betul tajwid dia, tak perlu menghadap kiblat, tak perlu pakai kain ihram. Dia perlukan hati. Hati yang ikhlas. Syarat sedekah untuk diterima ada 2. Pertama, ikhlas. Kedua, jangan ungkit dan jangan menyakit. Ustaz nak tegur sikit lah. Kadang-kadang kita pergi bantu masa PKP dulu, tengok orang susah, kita ambil gambar, bagi beras je. Ambil gambar, kita post kat Facebook. Kadang-kadang dia okey, dia susah. Tapi anak-anak dia, apa ni? Kan? So kita cuba pujuk hati kita low down. Kecuali dia izinkan. Dia izinkan boleh tak saya post ni untuk carikan dana apa semua. Macam tu. Okey? Itu kalau dia izinkan. Kalau boleh, janganlah. Jangan. Itu dia. Dan Masya Allah, Tabarakallah, jangan ungkit dan jangan menyakit. Sedekah adalah jalan mudah ke syurga. Jom kita baca sama-sama. Ustaz baca terjemahan bahasa Melayu je. Ubati penyakitmu dengan bersedekah. Orang yang suka bersedekah dicintai Allah, disayangi makhluk, jauh dari neraka, dekat dengan syurga. Orang yang kedekut dibenci Allah, dibenci makhluk, dekat dengan neraka, jauh dari syurga. Ini hadis-hadis yang boleh kita cuba amalkan. Faham betul-betul. Ustaz seorang sakit kanser, disahkan kanser pada 31 Januari 2017, dibedah daripada atas dada hingga bawah pusat, dan dikeluarkan kanser tu, ketumbuhan dia besar ketayak ni. Besar ni lah. Berat dia 1 kilogram.
dan usus Ustaz terpaksa dipotong 1 lebih 1.4 meter. Doktor kata Ustaz masa pembedahan tu 50-50. Alhamdulillah Ustaz koma 4 hari. Lepas tu Masya Allah, Tabarakallah, 10 hari di hospital, dapat keluar hospital, kena belajar berjalan balik. Dan kemudiannya Masya Allah memang sakit sampai hari ni lah. Kalau duduk salah apa semua dia akan cramp, kemudiannya rasa sesak nak bernafas. Baru-baru ni kalau siapa tengok Ustaz masuk ICU 10 hari di KPJ Ampang Puteri. Itu semua kesan-kesan daripada kemoterapi. Doktor anggarkan Ustaz hanya boleh bertahan sampai 2018. Bila sampai 2018 tu kira habislah. Tapi Masya Allah dengan izin Allah Ta'ala masih hiduplah lagi. Nah, hidup ni tu Ustaz ulang balik. Kita ulang balik ramai-ramai. Even you are the richest man in this world. You cannot pay to Allah to stay in this world one more day when your time come. Walaupun kita manusia paling kaya dalam dunia. Ulang-ulang bahasa Melayu. Saya tahu korang Jawa, tapi kena juga cakap bahasa Melayu. Jawa juga. So, walaupun kita manusia paling kaya dalam dunia, kita tak mampu untuk bayar kepada Allah untuk hidup satu hari lagi bila ajal kita tiba. So, wujud hati kita kena senantiasa jadi orang yang bersyukur. Syukur kita hidup ni. Worst situation, we still have a life to live. Seburuk-buruk keadaan, baru bergaduh dengan bini pagi tadi. Jangan ride. Janganlah. Jangan ride. Awak tu baru je jatuh motor. Nak ride juga pergi ke Johor. Naik flight. Omar pagi Alhamdulillah. So banyak kali isteri kita marah kita, jangan ride bang. Minggu lepas kawan abang dah meninggal dunia. Abang pula gatal nak ride ni R33 ni. Ya Allah. Tapi ni program Ustaz Hanafi. Dia gunakan kita. Ambil gambar kejap, 2-3 baju dia tukar. Lepas tu balik dia 2-3 program ni ride yang Ustaz ni. Tengok ni. Tapi apa pun berlaku, hati-hati. Worst situation, anak kita derhaka. Jangan lupa, anak Nabi Adam AS pembunuh. Bukan dia bunuh siapa, dia bunuh adik dia sendiri. Kita bergaduh dengan bini kita. Ada bini yang derhaka, bini yang diceraikan oleh Nabi Ismail AS. Jangan stres. Kalau bergaduh, cari lain. Bergaduh-gaduh kan. Sorry, bukan. Sorry. Tengok muka ni. Tengok muslimat ni muka. Ya Allah, mati lagi ku. Ambil suruh motor depan ni. Kerana pancit kata. Kalau kita bergaduh dengan suami, jangan susah hati. Cari suami lagi. Apa masalahnya? Ada suami yang derhaka kepada Allah, iaitu Fir'aun. Kita jangan stres sangat. Ni sampai stres. Cara kita stres sampai kita sakit sekarang ni. Ramai orang stres sampai sakit. Bikers, kalau sakit, jangan baring. Bikers, kalau sakit, bangkit, start motor. Apa dia kalau sakit, bangkit, start motor. Kalau sakit, bangkit, start motor. Itu dia. Harap orang perempuan faham lah tu. Jangan nak ikut je, susah kita kan. Tengok muka suami yang tak ceria ni sebab suami isteri ikut. Sorry. Tak, kalau dah record tau ni. Okay dah. So dah macam ni. Sebelum baru-baru ni Ustaz Jom Cuci Masjid yang ke-40 berapa kita di Dengkil di mana? Banting. Jalanan tersebut Ustaz ada ceramah ganti Ustazah Rafiza Musa di Tanjung Karang. Perjalanan tersebut diikut oleh seorang ahli ni. Dalam perjalanan tersebut Allah Ta'ala dia naik Hayabusa Haji Azmi, dia terlanggar, dia tertidur atas motor dia. Padahal dia ni kaki corner yang dahsyat. Hayabusa kaki corner. Ustaz pernah berlomba dengan dia sampai terbakar tayar motor dia. Ustaz bawa tak adalah laju macam korang. Top speed Ustaz bawa pun
310 km sejam. Kalau had laju ditetapkan atas jalan raya 90, Ustaz tambah 1 di hadapan. Jadi apa pun berlaku, dia ni orang lagi hebat. Kalau cornering memang dia boleh potong Ustaz. Banyak kali kita berentap di Karak Highway sampai kita punya K16 tu berseret lah. Atas tu kita main corner kan. Jadi apa berlaku? Masya Allah. Dia hari tu ada corner sikit tapi dia terlena. Dia terlena, terlanggar divider. Berapa second dia patah 5 tulang belakang sampai hari ni lumpuh. Tuan-tuan, kita seronok-seronok, kita gelak-gelak, right juga. Tapi bila kita jatuh, kita sakit, kita yang tanggung sendiri. Keluarga kita tanggung sendiri. Kawan-kawan ni dia datang seminggu sekali je. Sedih mungkin seminggu dekat hospital. So kita kena jaga juga diri kita. Patuhi had laju yang telah jangan degil. Sekali-sekali tak apa. Jalan kosong sila. Dia jangan ada yang mulakan. Okey dah, cukup. Bila ada, jangan ada yang mulakan. Betul. Ni apa yang Ustaz cakap tadi untuk 18 tahun SXG. So nak ringkas. Demi masa sesungguhnya manusia rugi kecuali yang beriman, beramal soleh. Dan juga apa dia? Berpesan-pesan dengan kebenaran dan kesabaran. Tuan-tuan dan puan, jangan banyak gelak di atas tanah perkuburan. Sebab sebelum kita mati, hati kita mati. Tuan-tuan gelak, saya terpaksa gelak. Jadi secara ringkas, kena ingat, jom cuci masjid. Takkan berjaya kalau kita gagal cuci hati kita. So kita sebelum mati kena ambil 3 perkara tadi. Apa dia? Sedekah. Kedua, apa dia? Ilmu yang manfaat. Ketiga, apa dia? Anak yang soleh. Nak dapat anak yang soleh, kita kena jadi anak yang soleh. Kalau tak ada anak, lagi. Macam muka dia. Saya tahu motor dia, nombor plate dia apa sebab. Tapi apa yang dia cakap tu betul. Nabi Ibrahim AS dah lama kahwin sampai umur 90 tahun dia belum ada anak. 92 dia ada kitab-kitab mengatakan baru dia berkhatan dan kemudiannya belum dapat anak lagi. Apabila datangnya Sarah dalam hidup dia, datangnya siapa? Hajar dalam hidup dia, dia kahwin dengan Hajar. Hajar mengandung. Baru Sarah cemburu. Dan kemudiannya bersalin. Lepas tu diasingkan ke bumi Mekah dan akhirnya balik ke bumi Palestin. Siapa mengandung? Sarah pula mengandung. So isteri jangan tamak. Kongsilah suami kita. Berkongsi itu tanda kasih sayang. Tak, maksud saya campur dengan isteri-isteri ramai. Kaunseling rumah tangga 3,800 orang. Kebanyakan mereka ni datang jumpa saya, Ustaz, saya tak ada anak. Saya rela suami saya nikah hari satu. Tapi dengan syarat saya pilih. Mudah-mudahan dapat anak. Sekali saya tengok dia pilih yang 60 tahun ke atas. Mana dia tak rela, dia rela 10 lah. Silakan. Suami yang tak sanggup. Okey, jadi ringkas. Dalam masa yang sama, Ustaz, semua kena ingat formula 5S. 5S, semua sekali sebut. 5S, 2Z. S pertama, senantiasa syukur. Bila syukur, la in syakartum la azidanakum. Siapa syukur, Allah tambah nikmat. Allah tak pernah berbohong. Yang pembohongnya kita. Banyak kali dah kita bohong isteri kita. Mana bang? Ada apa dekat, on the way. Padahal Thailand. Yang nombor 2 apa dia? Sangka baik. Sangka baik pada Allah Ta'ala. Ustaz kena cancer, Ustaz cakap ke Allah, ya Allah, tengah naik motor ni, agaknya mesti ada sesuatu yang besar yang kau ingin hadiahkan pada aku. So bila kita positif,
Allah akan tambahkan nikmat. Sangka baik. Qala Rasulullah, qala ta'ala, anna abdul zanni abdi bi. Allah ikut sangkaan hambanya. Sangka yang elok lah. Yang nombor 3 apa dia? Jaga solat. Right juga, solat jangan tinggal. InsyaAllah. Kau cerita kau right sampai China, sampai Thailand, sampai Amerika, sampai mana pun, Allah tak heran. Tapi Allah heran orang yang memakmurkan rumah Allah. Allah suka. Kita memang orang jahat. Kadang-kadang kita masuk masjid, surau, orang tengok kita pakai seluar jin, siap pandang kita atas bawah. Tu imam alamak, mana punya kutu ni. Tapi itu zaman 70-80-an. Tahun 2000 ke atas, tu imam pun pakai seluar jin. Tu imam pun dah tak kisah. Asalkan kau solat. Dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, yang seterusnya, selepas solat, jangan lupa sedekah. Yang terakhir adalah seimbang. Right juga, tapi anak kat rumah, isteri kat rumah kena selalu telefon, nasihat, tanya khabar, dah makan belum, apa semua, kena seimbang. Ada orang dia sibuk dengan right dia sampai dia tinggal keluarga dia terbiar. Ada orang sibuk right sampai kerja dia kurang kualiti. Ada orang sibuk right dia menyebabkan dia lupa akhirat. Dan yang seterusnya 2Z. Z ni penting. Pertama zikir. Zikir apa dia? Semua saya sebut. Ikan mati tanpa air. Hati mati tanpa zikir. So naik motor banyak zikir. Zikir ni apa dia? Bukan sekadar subhanallah walhamdulillah. Naik motor. Tiba-tiba hujan. Celaka betul ni hujan. Baru naik motor K16 baru basuh. Saya pakai K16. Dia cakap, hujan pula. Langgar lecak, jalan berlecak. Ini kerajaan ni apa? Jangan lupa-lupa ni. Kita jadi sakit. Kita menyumpah. Orang yang hidup menyumpah hidup dia akan susah. Tapi bila nampak hari hujan, apa Nabi suruh kita baca? Allahumma sahiban dafi'an. Lepas tu tambah sikit. Ya Allah, turunkan rezeki kepada kami sebagaimana kau turunkan hujan kepada bumi. Tengok, cuba kau kira satu titik hujan yang kena kau tu, 1 sen cukup lah. Kalau habis kau kuyup tu, kau cuba tekan PIN number. Tengok baki dalam akaun. Mai 3 trilion. Bolehlah pakai Tesla. So, ni gurau Dan semua kena banyak zikir. Zikir berbanyak. Start motor paling tidak naik motor kena banyak selah. Ustaz cerita sunnah Nabi di bahagian Quran ada 5. Ustaz cerita yang ketiga Al-Hijamah, berbekam. Pengusi majlis macam ni lah, dia duduk macam ni. Sebiji kau tertinggi. Tarikh dia 26 bulan 1 2016. Bila jumpa orang tengah sakarat, jangan baringkan dia. Kalau boleh pangku. Sampai bunyi tu kurang. Ustaz lap buih kat mulut dia, mata dia putih ke atas. Ustaz ketuk pipi dia. Bang, ikut perkataan saya bang, ikut saya bang. La, Ustaz sebut. Ikut bang. La ilaha illallah. Tak boleh ikut. Pengusi. Jaga solat 5 waktu kat masjid. Tapi tak boleh sebut la ilaha illallah. Ustaz pun istighfar, astaghfirullah. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Sayang ni orang baik ni ya Allah. Solat 5 waktu kat masjid ya Allah. Tolonglah ya Allah. Ustaz pun istighfar. Tiba-tiba Allah bagi ilham. Teringat pesan Tok Guru. Tok Guru pesan, ngajar semutih. Ustaz pun pangkul lagi sekali. Bang, ikut saya bang. Lah, dia pun ikut. Jangan fikir bab tajwid. Yang sebut tu bukan lidah kita, tapi amalan kita. Lah, dia pun sebut. Ilah. Punya susah sebut. Satu-satu kalam Arab yang tak tutup mulut. La ilaha illallah. Tak ada perkataan lain. La ilaha illallah. Tak ada tutup mulut. Lidah dia bergerak. Tapi ketika sakarat, kamu dah. Ketika malaikat menyiap roh daripada jasad. Bukan senang.
Allah. Ulang saya lagi bang. La ilaha illallah. Dia boleh sebut la ilaha illallah. Dia punya mata terus pandang ke atas. Mulut atas ni peluh dingin. Badan dia start lentur. Kemudian tinggal. Siapa yang mati dan sebut la ilaha illallah, man kana akhirul kalamihi la ilaha illallah, da'al jannah. Siapa mati sebut la ilaha illallah, masuk syurga Allah. Ustaz pun kadang-kadang buat maksiat, Allah makbulkan doa ustaz. Tapi bayangkan malaikat tak pernah buat dosa, tak pernah buat maksiat, bukan seorang, bukan seminit, 70,000 daripada pagi hingga petang, petang hingga pagi. Ustaz yakin YB ni seorang yang baik hati, dia akan banyak ziarah orang yang sakit. Wallahi, orang yang ziarah orang sakit dapat 70,000 para malaikat mendoakan kebaikan. Jom geng bikers jadi geng tamak pahala. Tak nak popular. Kalau popular, bawa manusia pada agama. Tapi pun berhenti lah bang. Ada, ini kita ambil ni. Ambil berkat nasi ambang jom. Kita sambung lagi lepas ni. Kata-kata apa kenyang tau. Beliaulah hadir cinta yang satu, dan ku memilih sejuta situ, menghukum aku dengan musnah, neraca dunia, hakim